أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matil iman wal islam wal ihsan. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala masih lagi beri peluang dan ruang kepada kita dapat sama-sama kita berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sama-sama kita mengerjakan kewajipan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong daripada hamba yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah kita tengok sambungan kitab kita, iaitu Bidayatul Hidayah, pada muka surat yang ke-52. 45. Pada 45 masih lagi sambungan daripada doa yang mana dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana doa ni apabila Nabi lepas daripada semayang sunat subuh, yang ni untuk iaitulah semayang sunat subuh, maka Nabi lepas daripada semayang sunat subuh ni Nabi baca doa. Maka ni doa yang selalu dibaca oleh Nabi. Maka ni kirilah pendapat ulama. Kata ulama, Nabi baca ni pada ketika pagi Jumaat. Tidak, bukan kata pagi tiap-tiap pagi tak. Tapi kalau kita nak baca tiap-tiap pagi pun, tu terlebih molek lah. Dan lagi pula dia kata sambungan daripada doa, iaitulah muka surat 45, Allahumma ja'alna hadina muhtadina ghaira dhallina wala mudillina harban li'a'daika wa silman li'awliyaika nuhibbu bihubbika nasa wa nu'adi bi'adawatika man khalafaka min khalqika. Tengok maksud dia kata, ya Allah, jadikanlah kami ini daripada golongan hamba-Mu yang mendapat petunjuk. Sebab tu petunjuk ni kita kena minta dengan Tuhan. Sebab dah bagi petunjuk ni, iaitulah hidayah. Petunjuk daripada Allah Subhanahu. Hidayah petunjuk untuk mendapat jalan yang lurus. Seperti mana kita duk minta dengan Tuhan di dalam Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kamu akan daku jalan yang lurus. Siapa dia jalan yang lurus? Tapi minan nabiyyin, daripada golongan nabi-nabi, wasiddiqin, dan daripada orang siddiq, orang benar.
orang jujur, orang yang betul-betul taat pada Allah Ta'ala, wasyuhada, dan daripada orang-orang mati syahid, dan wassalihin, dan juga daripada orang-orang soleh. Siapa dia? Hamba-hamba yang taat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan lagi pula dan memberi petunjuk kepada orang lain. Sebab bukan minta kita, minta juga untuk orang. Untuk orang lain pun kita minta juga. Dan bukan daripada golongan yang sesat, dan bukan pula daripada mereka yang menyesatkan orang lain. Dan bukanlah jangan kamu tunjuk kepada kami ni mana daripada orang sesat, dan lagi pula orang yang menyesatkan orang. Dah lah dia tu sesat dah. Dah, kalau sesat setakat dia ni boleh tahan juga. Ni dia pergi menyesat pula orang lain. You buat sesat orang lain. Kalau sekiranya hukum tu pada dia pakai tu sesat dah. Dia ni apa panggil, dia ajar orang perkara-perkara sesat. Mana? Perkara-perkara yang bukan berlandah daripada Al-Quran. Iaitu perkara maksiat. Dia ajar orang supaya tidak ikut Al-Quran. Dia tu panggil tak ikut dah. Tak mau pakai dah agama. Lalu dia tunjuk pula orang supaya orang ni mana? Jadi kita minta dengan Tuhan supaya kita ni tak jadi daripada golongan yang sesat dan golongan yang menyesatkan. Tak menyesat orang lain. Mana apa golongan ni dia tidak sedar diri. Tidak sedar diri dan payah nak menerima nasihat lah bila sebut golongan sesat ni. Mana seperti musyrikin. Walaupun Nabi ni berdakwah habis cari mulut dah. Berdakwah siang malam siang malam. Mari bertemu. Tak percaya situ lah. Mana golongan sesat? Golongan yang Allah Ta'ala telah tertutup hatinya untuk mendapat hidayah Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tutup pintu hidayah kok. Tak usah marilah kata guana pun. Walaupun betul sekalipun, dia tak akan pakai dah. Sebab tu kena minta supaya Allah Ta'ala buka pintu hidayah, pintu taufik, pintu hidayah dan taufik kepada kita supaya dapat kita melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Dan lagi pula, dan aku minta akan rahmatmu yang dengan rahmat itu aku akan mendapat kemuliaan di dunia ini dan di akhirat kelak. Allahumma inni as'aluka sabra indal qada'i wal fawza indal liqa'i wa manazil asyuhada'i wa asyash su'ada'i wan nasra 'alal a'da'i wa murafaqatal anbiya'i. Apa tu Allahumma mana? Lagi balik ni. Yang dan jadikanlah kami memusuhi akan orang yang memusuhi engkau dan berdamai dengan seluruh penolongmu. Jadilah kami mencintai manusia dengan kecintaanmu dan memusuhi dengan permusuhanmu supaya siapa sahaja yang ingkar kepadamu dari makhlukmu. Dan lagi pula kata Allahumma hadzal du'a'u wa 'alaikal ijabah. Fitira. Wa hadzal jahdu wa 'alaikat tuklan. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ya dzal hablis syadid wal amrir rasyid. As'alukal amna yawmal wa'id wal jannata yawmal khulud ma'al muqarrabin asyuhud warraka'is sujud al-mufina laka bil uhud innaka rahimu wadud wa anta taf'alu ma turid. Amanah ya Allah, inilah doa kami dan kepadamu diharapkan untuk terima. Dan hanya sekadar ini sahaja usaha kami dan kepadamu kami berserah diri. Dan sungguhnya kami datang kepadamu dan kepadamu kami akan dikembalikan. Dan tidak ada daya dan upaya kecuali hanya dengan pertolongan Allah yang maha tinggi lagi maha agung. Ya Allah, Tuhan yang memiliki tali, yakni agama yang kukuh dan perintah yang bijak, aku pohon keamanan di hari pembalasan dan permohonan syurga di hari yang kekal bersama-sama dengan hamba-Mu yang muqarrabin. Mana muqarrab? Hamba yang hafiz dengan Tuhan. Minta dengan Tuhan ni supaya kita ni jadilah orang bersama-sama dengan golongan muqarrabin, golongan yang hafiz dengan Allah Ta'ala,
yang dekat dengan Tuhan. Sebab tu orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, dia buat apa-apa sekali kerana Allah Taala. Dan maka kita ni kena mohon kepada Allah Taala supaya jadi setengah daripadanya orang bersama dengan orang mukarrab, orang yang hampir pada Allah Taala, yang akan melihat kepada wajahmu di akhirat esok. Yang panggil nikmat yang paling besar di akhirat apabila boleh melihat wajah, melihat Allah Taala tu sendiri. Kata ulama boleh lihat zat Tuhan sendiri. Lihat tahu mana, wallahu alam. Zat Tuhan ni mana boleh tengok bila? Di akhirat esok. Adapun di dunia tak boleh tengok zat Allah Taala ni. Sebab tu kalau orang dakwa kata boleh tengok, dia tengok zat Tuhan. Bangun tengah malam duk berzikir, buat amal, buat wirid, ambil lepas isyak sampai lah subuh. Banyak buat wirid amalan. Lalu marilah mana? Dengan keadaan rupa, dia kata malang ada putih mari tu. Kapas putih tu jernih cahaya sinar. Dia kata akulah Tuhan, yalah Tuhan dah tu. Lebong lah tu. Kenapa? Kerana Allah Taala ni tak ada orang boleh tengok di atas muka dunia. Hatta Nabi Ibrahim bila nak tengok Tuhan, Nabi Ibrahim ke Nabi Musa dah ingat dah. Musa lah. Bila nak tengok Tuhan, mana? Tengok bukit, mana? Pecah bukit. Apa pasang? Menunjukkan kata nak tengok tu baru cahaya yang Allah Taala letak. Tak tengok Tuhan lagi. Maka pasang. Mana? Nak beritahu ni Allah Taala ni dia tidak boleh tengok dengan mata kepala. Bahkan Allah Taala ni boleh tengok dengan mata hati. Mana tengok ni? Apa yang rasa akan kehadiran Allah Taala. Kita buat berasa Tuhan dekat, Tuhan duk memerhatikan kita. Apa panggil berasa mana? Berasa seolah-olah panggil seolah kita ni ada CCTV duk tengok. Macam kita pergi kedai, kalau orang jenis bukan kita lah, orang lain lah. Orang hak jenis kaki curi kat boleh tengok, kata lah ada CCTV sini. Kalau seorang ni ada CCTV lagi oleh curi tabung. Masa seolah ada orang memerhati. Begitulah kita merasakan diri kita ni sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap masa, setiap detik. Bukan kata taing. Tuhan tengok ni sentiasa. Tak kira masa, tak kira tempat. Tuhan ni maha melihat. Innallaha sami'ul basir. Allah Ta'ala maha melihat dan juga maha mendengar. Dan lagi pula kita mohon supaya Allah Ta'ala perintah yang agama yang kukuh dan perintah yang bijak, aku pohonkan keamanan di hari pembalasan dan mohon syurga. Bersama dengan hamba yang mukarrab, yang hampir, yang akan melihat kepada wajahmu, di mana mereka sentiasa rokok dan sujud kepadamu dan menunaikan janji mereka kepadamu. Sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha mengasihani dan maha pemurah, dan engkau berbuat apa sahaja yang engkau kehendaki. Lalu kata Nabi subhana man ittasafa bil izzi wa qala bi subhana man labisal majda wa taqarrama bih subhana man la yanbaghi tasbihu illa lahu subhana dzil fadli wan ni'ami subhana dzil qudrati wal karami subhana alladhi ahsa kulla shay'in bi ilmi. Allahumma ja'alni, baca bihalah doa ni. Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi qabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi al'izami wa nuran min bayni yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma adni nuran wa a'tini nuran a'zama nurin waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah bagiku nur cahaya dalam hatiku. Hati yang bercahaya. Hati yang disuluh oleh nur hidayah. Cahaya petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila orang dapat cahaya hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mana? Terkadang tu panggil dan dia mari hidayah Allah Ta'ala mari ni, tak nanti orang suruh dia buat selalu dah. Bila tahu perkara tu ada kebaikan,
Seperti mana? Seperti mana solat tahajud. Seperti mana berzikir, tasbih pada Allah Ta'ala, baca Al-Quran. Tak seperti menuntut ilmu. Bila Allah Ta'ala dah capuk hidayah dalam hati, orang tak suruh. Mana capuk berasa nak buat benda tu. Tak berasa nak buat kebaikan, berasa nak buat tahajud. Dah mari capuk berasa nak buat ni. Mana pintu hidayah Allah Ta'ala tambah pula dengan taufik kekuatan buat. Ni tak payah orang halang. Tak halang banyak mana pun dah akan jadi dah. Dan mari hidayah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun orang mari bertubi-tubi royak lah bermacam-macam pun, bila hidayah Allah Ta'ala siapa ni, dah tengok para sahabat. Mana seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dah yang mana Nabi berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah jadikanlah dah salah satu daripada umrah ini, dua Umar ni dah masuk Islam. Siapa dia? Umar yang pertama, Umar Ibn Khattab dah. Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, yang kedua Umar juga siapa dia? Iaitu Abu Jahal. Nah, kenapa? Orang yang pengaruh besar. Lalu kedua-dua ni mana orang yang pengaruh, dak orang yang tegah. Lalu Nabi minta dua orang ni, salah satu dah masuk Islam. Dak yang mana Sayyidina Umar bin Khattab ni zaman jahiliah ada. Dak, lagu mana dia bunuhnya anak. Dak ada anak kisah anak perempuan apa tanah hidup-hidup gitu ni. Nah, tapi bila memeluk agama Islam, dialah orang nombor satu mempertahankan agama Allah Ta'ala. Tak, marilah guna-guna pun. Marilah betul pacar-pacar taruh mana pun. Dia yakin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa? Pintu hidayah dan Allah Ta'ala buka. Tak ada siapa boleh halang. Tak, sebab tu pintu hidayah ni kita minta pada Allah Ta'ala. Ya Allah, jadikanlah bagiku nur cahaya dalam hatiku. Dan nur dalam kuburku. Mana dalam kubur? Yang ni apabila kita mati. Tak, yang mana azan kubur ni dalam keadaan kegelapan. Tak ada orang ambil generator buh lapu dah tu dah jadi. Tak ada kubur ni. Tak, ada kata dah apa kita piti banyak. Tak, dalam kubur lagi beli generator buh dah lapu. Tak jadi. Tak, kerana apa ni? Dia terhenti di atas amalan. Tak, hanya amalan baik, maka amalan itulah dia akan jadi cahaya di dalam kubur. Maka jadikanlah Allah Ta'ala minta supaya Allah Ta'ala jadikanlah dalam kubur kita ni bercahaya. Dan no pada pendengaranku. Dan no pada penglihatanku. Dan no di rambutku. Dan no pada kulitku. Dan no pada dagingku. Dan no pada darahku. Dan no pada tulangku. Dan nur cahaya di hadapanku. Dan cahaya di belakangku. Dan cahaya di kananku. Dan cahaya di kiriku. Dan cahaya di atasku. Dan cahaya di bawahku. Tak, jadikan kita ni supaya Allah Ta'ala memberi cahaya belah tu. Mana? Hak benda nasihat hak baik-baik boleh kita terima. Tak, benda-benda hak tak molek, tak, kita boleh bezakan hak mana tak molek dengan hak baik dengan tak baik. Tak, minta supaya kehidupan kita penuh dengan nur, dengan cahaya, dengan barakah. Tak. Dan berikanlah kepadaku sebesar-besar, ya Allah, tambahkanlah aku cahaya. Dan berikanlah kepada aku sebesar-besar cahaya. Dan jadikan bagiku cahaya dengan kemurahanmu, ya Allah, yang maha pemurah daripada segala yang pemurah. Ni habis. Mana ni habis? Habis daripada doa yang dianjurkan oleh Nabi. Pasinglah. Tak, start daripada mana muka surat? Muka surat 41 sampailah muka surat 47. Tak. Tapi baca doa tak payah baca makna dah, jadi panjang pula. Tak, baca doa tu badan dah. Tak, tapi bila kita ingat makna ni, kita berasa jelira dengan doa kita minta. Sebab apa? Kita tahu makna maksud. Tak, sebab tu kalau orang hak jenis mana tahu makna-makna dalam Al-Quran, siapa ada baca, siapa menangis. Tak apa-apa, tahu kata azab saya sedih. Tak, ada perkara orang tak tahu, baca tengok tu imam baca surah merdu Allah, siapa menangis. Tak, ada surah ni suka-suka. Tak, yang nangis tempat tu. Tak apa-apa tak tahu makna. Tak, sebab tu dalam bab makna Quran ni bila orang hayati, bila orang tahu kerana dalam tu dia ada betul mana nasihat, dia ada betul larangan, dia ada betul suruhan, dia ada betul mana dalam keadaan bermasyarakat, semua ada dalam Al-Quran. Tak, mana kita duk belajar ni, mana kitab-kitab ulama ni diambil dari apa Al-Quran. Tak, daripada hadis Nabi SAW. Sebab tu ilmu kita duk belajar ni, tak, ilmu agama ni semua tu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadis Nabi.
Tak. Ada ulama-ulama wa'ari pun bukan dia ambil reka dia saja. Bukan semata-mata reka, yang ambil daripada Al-Quran. Tak, dengan ijtihad dia. Sebab kita nak ijtihad diri, kita tak ada. Tak tahu nak ambil hukum, nak istimbat hukum, nak ambil hukum lagu mana ni Quran ni. Tak. Maka ulama ni nak mempermudahkan kita. Tak. Maka sinilah apa panggil doa yang diajarkan oleh Nabi selepas daripada mana solat sunat subuh. Dan apabila engkau selesai membaca doa ini, lepas daripada sudah baca doa ni, dia kata, maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang yang fardu. Nah, lepas daripada sembahyang sunat subuh, mana? Orang panggil qabliyah subuh. Tak, subuh dia ada dulu je, kemudian tak ada. Maka setelah baca doa tak ni, hendaklah dia kata, janganlah kamu buat satu-satu perkara. Tak, jangan menyibukkan dengan maka janganlah engkau sibuk kecuali hanya dengan menunaikan sembahyang fardu. Tak. Sekarang ni sibuk lek lah. Sibuk lek ni apa dulu. Orang dulu bila buat beramal dia dang sungguh. Tak. Ya panggil dia nak boleh sibuk dia bila dia sibuk dengan orang je. Tak, orang dulu. Tapi lah ni zaman canggih. Tak. Bila zaman canggih ni nak buat ibadat pun berasa payah. Tak. Belah-belah duk buat ibadat pun benda hak hujung jari payah lalu lah. Tak. Sebab tu orang panggil mana? Panggil nak buat ibadat, ibadat orang-orang dulu bila buat dia jadi sungguh. Tak. Dia buat orang panggil ibadat, satu ibadat mana orang panggil berkah. Tak. Sebab apa? Dia buat ibadat tekung dengan ibadat khusyuk. Tak. Tidak ingat benda lain. Tapi orang panggil kita ni tak hamba dirilah. Tak. Panggil ni ke orang payah. Sebab tu orang panggil kena patang benda ni. Mana jangan duk sibuk-sibuk dengan benda-benda hak keduniaan. Sibuklah dengan mana? Dengan menunaikan solat fardu kalau sekiranya orang qomat dah. Atau kalau orang tak qomat lagi, ataupun dengan berzikir, atau bertasbih, atau membaca Al-Quran. Mana? Ikutlah apa yang lepas daripada doa, mana terus sembahyang fardu. Nah, apa lepas kalau sekiranya apa kalau kita main masjid orang tak sembahyang lagi, maka dengan berzikir ataupun dengan beristighfar. Tak, kerana Nabi SAW, tak, yang mana Nabi sehari semalam istighfar tengah kata 100 kali. Tak, 100 kali. Mana Nabi istighfar? Kata setengah 1000 kali Nabi istighfar. Sedangkan Nabi ni orang yang maksum. Orang yang dipelihara oleh Allah Ta'ala. Maksum ni benda kau. Maksum ni iaitulah orang yang Allah Ta'ala pelihara tak pernah buat dosa. Tak, bahkan orang ni tak akan jatuh dalam lembuh dosa. Dalam kebinasaan, dalam dosa, dalam maksiat tak jatuh. Tu apa panggil orang yang Allah Ta'ala pelihara, tu Nabi-Nabi. Tak dah kita Tuhan tak pelihara, sedang Nabi hak Tuhan pelihara ni pun dia beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak, kenapa? Bukan kerana dia buat salah. Tak, tetapi dia tanda syukur pada Allah Ta'ala. Tak, seperti mana Nabi apabila dia semayang tengah malam sampai pekak kaki. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, adakah kamu ni tak bapa yang kamu semayang sampai pekak mafhum daripada hadis. Bapa yang kamu semayang sampai pekak kaki ni, buat ibadat sungguh-sungguh ni, sedangkan kamu ni orang Allah Ta'ala pelihara. Lalu Nabi kata, adakah salah aku nak jadi hamba yang syukur pada Allah Ta'ala? Allah Rabbi. Orang yang maksum di pelihara Allah Ta'ala, orang Allah Ta'ala lebih dah. Tak masih lagi beribadat pada Allah Ta'ala. Tak. Kalau kita orang hak Allah Ta'ala tak pelihara, lebih lagi. Tak. Lebih lagi, kena lebih lagi daripada Rasul. Tak kena buat. Maka ni, apa itulah kita berhajat mana kepada melakukan ketaatan, banyak beristighfar pada Allah Ta'ala. Maka dia kata lepas daripada doa itu hendaklah sembahyang fardu, ataupun berzikir, ataupun bertasbih, ataupun membaca Al-Quran, ataupun buatlah amalan-amalan yang mendatangkan manfaat. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatianmu untuk menjawab azan. Mana? Dia kata sayugianya, sepatutnya. Bukan kata haram, makruh lah bila kita bercakap.
Tak cakap tanya orang azan ni makruh. Dan kata Nabi, kata setengah, orang yang apabila dia tidak menghormati azan, maka menyebabkan boleh hilang imannya pada saat sakaratul maut. Tak. Mana boleh menyebab apabila, kenapa? Kerana apa yang azan ni penuh pada kalimah-kalimah tauhid. Kalimah yang agung dalam tu. Dia kata apabila engkau mendengar panggilan azan, mana orang duduk tengah bang ataupun kita duduk baca Quran, duduk tengah baca Quran apa orang bang, maka dia kata hendaklah berhenti. Ataupun pada ketika berzikir, hendaklah berhenti. Ataupun pada ketika mana sedang mengajar, dia kata hendaklah kamu berhenti. Ya. Dan apabila engkau mendengar panggilan azan ketika itu, maka berhentilah dan berikanlah perhatian untuk menjawab azan. Dan apabila muazzin berkata Allahu Akbar, maka jawab olehmu seperti perkataannya juga. Nah, yang mana salah satu poin-poin nak kukuh iman, mana? Iaitulah bila orang ni dia jawab dengan seruan azan. Tak, bila abang Allahu Akbar, dia pun sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak, Allahu Akbar, sebut sama juga. Siapa mana? Seperti perkataannya juga. Dan begitulah seterusnya engkau jawab kalimah azan itu. Siapalah mana? Siapalah asyhadu an la ilaha illallah, sebut asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun sebut asyhadu anna. Tapi dan kecuali pada kalimah hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, halataini. Nah, iaitulah pada dua hayya ni, mana hendaklah maka hendak kau menjawab dengan perkataan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ni apa panggil azam muazzim. Kerana apa ini seruan yang Allah Ta'ala panggil kepada hambanya untuk melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Tak, bukan orang panggil azan ni saja-saja je. Tak, orang bang macam tak ada benda. Orang azan ni dikatakan Allah suruh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala panggil hamba supaya kembali ingat pada Allah Ta'ala. Lepas dah daripada urusan dunia kembali balik. Tak, pada Allah Ta'ala. Tak, nasib baik Nabi SAW dia minta dengan Tuhan. Tak, daripada 50 waktu. Tak, 50 waktu asal kita ni. Lalu Nabi naik pada malam Isra' wal Mi'raj. Mana menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mana? Itulah minta dipertimbangkan. Tak, semayang ni panggil daripada 50 sampai 58, 45. Tak, turun pula 45 sampailah 40. Sebab apa? Turun ambil dari pulau, turun ke bumi. Maka hikmah Nabi sallallahu jumpa dengan Nabi Musa. Tak, ni kata orang yang wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Jangan kamu suka orang yang mati jalan Allah Ta'ala mati. Bal ahyahum inda rabbihim yurzakun. Bahkan mereka tu hidup di sisi Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala merezekikan. Yang mana peristiwa ni berlaku, yang mana Nabi Musa, bila Nabi SAW turun pada bumi, maka Nabi Musa kata, ya Muhammad, kata bahawasanya semayang dengan 50 waktu ni umatmu tak mampu. Tak, lalu Nabi ni naik pula menghadap Allah Ta'ala. Anak ayahnya Nabi Musa ni tak ada dah. Tak, meninggal dah. Tapi orang yang mati jalan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hidup. Mana? Dengan sebab Nabi Musa nah diriwayat kepada Rasulullah, maka Nabi naik menghadap Allah Ta'ala. Sapalah 45, siapa 40, siapa 35, siapa 30, siapa 25, siapa 20, siapalah apa? Siapalah kelima. Lalu Nabi Musa kata, ya Muhammad, ya Rasulullah. Ya Muhammad kata bahawa dengan 5 waktu ni pun umatmu ni pun tak mampu juga. Tak, maka Nabi kata aku berasa malu dah dengan Tuhan. Tak, nak bayaknya Allah Ta'ala bagi nikmat banyak mana dah. Tak, dengar kita bersemayang ni berasa tak padang lagi dengan Tuhan nikmat. Tak, dengan Allah Ta'ala bagi nikmat ni, tak padang lagi. Dengar kita duk melakukan ibadat pada Allah Ta'ala. Tak, maka Allah Ta'ala bagi juga mana? Iaitu dengan 5 waktu ni supaya dapat kita melakukan ketaatan pada Allah Ta'ala. Lalu lepas daripada semayang, buatlah apa yang berhamburan di atas muka bumi. Mana? Melakukan kerja-kerja. Nah, maka lagi pula dia kata kalimah
kecuali pada hayya 'alas salat dan hayya 'al falah, maka kita sebut lagu mana? La haula wala quwata illa billahil 'aliyyil azim. Dan apabila muazzin melaungkan as-salatu khairum minan naum. Nah, ni di dalam azan waktu subuh. Nah, maka hendaklah engkau jawab dengan perkataan mana? Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Nah, sebab tu bila panggil waktu sembahyang subuh ni, orang panggil bang pada bab azan subuh ditambah. Nah, as-salatu khairum minan naum. Sebab apa? Sebab waktu tu waktu orang tidur. Nah, lalu bila orang tidur, nak gerak orang tidur. Nah, jangan annau khairum minas salah. Nah, annau khairum minas tidur tu terlebih baik dari sembahyang. Ni orang tak mau sembahyang ni. Nah, ni Allah Taala kata as-salatu khairum minan naum. Nah, bermula sembahyang ni terlebih baik daripada tidur. Maka apabila muazzin orang bang ni disebut as-salatu khairum minan naum, maka kita orang dengar ni nak jawab kan? Sadaqta wa bararta wa ana ala zalika minasyahidin. Artinya engkau benar dan engkau telah berbuat baik, dan sesungguhnya aku bersaksi atas yang demikian itu. Lalu dia kata ni kelebihan daripada orang muazzin. Besar orang yang muazzin ni. Bahkan orang yang muazzin ni nak dibandingkan dengan imam, dengan orang yang muazzin, pahala orang muazzin ni terlebih besar daripada pahala imam. Kenapa? Kerana imam ni dia bawa makmum. Adapun muazzin ni dia seru kepada semua orang. Supaya apa? Supaya mari menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang jadi muazzin ni nak banding muazzin dengan imam terlebih besar daripada muazzin. Bahkan Nabi kata salah satu ya'sumuhum, yang mana tiga perkara, tiga golongan, yang mana Allah Ta'ala Nabi kata ya'samuhumullahu Ta'ala, yang memberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mereka itu tiga ni, min azabil qabri, daripada azab kubur. Tiga golongan ni, yang mana kalau orang ni mati dalam keadaan tiga golongan ni, ataupun salah satu daripada tiga golongan ni, dia akan terhindar daripada azab kubur. Tak kena azab kubur. Mana yang pertamanya Nabi kata asyahidun, orang yang mati syahid. Mana? Sama ada syahid dunia ataupun syahid akhirat. Ataupun syahid dunia, syahid dia ada dua, syahid dunia akhirat dan syahid akhirat saja. Syahid dunia akhirat ni lagu mana? Syahid dunia akhirat orang mati perang fi sabilillah. Kerana nak meninggikan agama Allah Taala dengan tak ada riak dan tak ada sum'ah. Bukan kerana nak tunjuk orang kata dia ni berani di medan perang. Bukan kata apa orang nak tunjuk kata ujuk, dia lah hebat sekali, nak banding orang lain. Menakut belaka badan dia seorang je pergi. Tak jadi. Ya nak perang fisabilillah, orang ikhlas semata-mata kerana Allah Taala, kerana i'lal, kerana nak meninggikan Allah Taala. Tapi ada syarat pula lah. Syarat perang fisabilillah ni. Tu dalam kitab fiqh dia bicara lah. Apa panggil bab syarat-syarat agu mana kita nak perang fisabilillah. Bukan boleh meredah je. Asal fisabilillah tu. Tengok ada syarat-syarat dia. Dan yang keduanya iaitulah mati ni. Yang keduanya iaitu ialah syahid dunia dan akhirat. Mana? Seperti mana orang yang kena bunuh oleh orang zalim. Dia duduk saja-saja pergi berjalan, tiba-tiba orang mari bunuh dia. Dengan doa pun dia satu, maka orang ni mati syahid. Ataupun orang mati dalam keadaan lemah. Dia lemah ataupun mati kena pukul dia ombak. Tapi tengok keadaan lah. Kalau orang ni pergi tahu dah panggil, dengan ombak mari serta-merta. Kalau hak mari, hak mati, hak jenis mana? Dia tahu dah angin kuat, pergi juga semacam. Orang tahu kalau pergi angin kuat gini mati ni oleh. Dia pergi juga. Kalau sekali hak gitu kata ulama, dia katakan mati syahid dunia akhirat. Mati syahid ni, dia pergi dalam keadaan tenang, tiba-tiba mari ombak so. Lalu mati hanyut. Ataupun mati dengan lemah air. Ataupun mati dalam keadaan sakit perut. Seperti mana orang puan beranak lah. Dan banyak lagi. Ataupun mati dalam keadaan mana jatuh pokok.
Tak. Jatuh pokok kata ulama mati syahid juga, syahid dunia dan akhirat. Maka orang mati syahid ni dia terhindar daripada azab kubur. Tak kena azab kubur lah. Dan yang keduanya iaitulah Nabi kata al-muazzinu, iaitulah orang muazzin, orang hak jenis berhibang. Tak, masuk subuh dia lah bang. Dan lagi pula syarat dia bukanlah kerana mengambil upah. Tak, bukan azan ni sebab ambil upah dah. Dan bukanlah dia ni bang ni mana? Bukan kerana ada riya, ada sum'ah, ikhlas semata-mata kerana Allah Taala. Nah, lalu dia mati dan dia ni orang azam muazzin, maka dia ni mati dalam mati dihindar daripada azab kubur. Nah, orang muazzin, orang hak berhibang pun besar. Dan ni lagi pula yang ketiga, mana Nabi kata al-mutawaffiya yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah. Tak, mereka yang diwafatkan, dimatikan pada hari Jumaat dan juga pada malam Jumaat. Tak, dia mati sampai tu. Kalau orang mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat, maka orang ni dihindarkan daripada azab kubur. Bahkan nak memuliakan hari Jumaat kata ulama, bukan daripada orang mukmin, daripada orang yang kafir pun, mana Allah Ta'ala tidak mengazab apabila timbul, bila masuknya pada hari Jumaat. Tak, kenapa? Kerana nak muliakan hari Jumaat ni. Tak, orang mati hari Jumaat ataupun mati pada malam Jumaat. Tak, mana hari Jumaat? Tak, ataupun malam Jumaat, apa kami. Tak, kami iaitulah malam, kami malam. Tak, start daripada maghrib. Lalu setengah kata ulama, masuknya waktu hari Jumaat ni mana? Selepas daripada zuhur hari Khamis. Nah, kalau setengah ulama kata masuk zuhur, bila orang ni mati zuhur, hari Khamis lepas zuhur hari Khamis pun dikatakan masuk padanya hari Jumaat dah tu. Nah, orang ni pun mati dihindar daripada azab kubur. Tak, tiga golongan ni. Tak. Kerana azab kubur ni, tapi itulah kita duk minta dengan Tuhan. Tak, sebab tu sunat apabila kita selesai daripada semayang. Mana orang panggil selesai daripada semayang? Lepas daripada tasyahud akhir, sunat yang mana kata ulama, doa berlindung kita daripada tiga perkara. Tak, fitnah. Tak, mana Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. La, ya Allah, bahawasanya aku ni berlindung darimu daripada azab kubur. Tak, azab kubur ni memang azab yang dahsyat lah. Tak, azab yang pedih. Tak. Dan lagi pula wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Tak, berlindung daripada fitnah pada ketika hidup dan pada ketika mati. Tak, fitnah hidup ni. Fitnah hidup ni banyaklah. Tak, orang panggil kalau kaya payah nak buat ibadat, fitnah lah tu. Tak, ada pun kalau sekiranya buat ibadat pula, mari semayang dah, belajar tak ambil pula. Tak, orang panggil fitnah tu. Tak, fitnah. Tak, saya berasa tak apa dah buat ibadat ni, tapi belajar dah ikut. Fitnah dah. Tak, mana juga mana, fitnah dunia. Dan fitnah akhir, apa panggil fitnah ketika hidup, dan fitnah pada ketika mati ni. Ini fitnah pada saat sakaratul maut. Tak, yang mana saat sakaratul maut ni berat. Mana ada yang mengatakan kata apabila orang ni mati pada saat, ulama mengatakan apabila saat sakaratul maut dijadikan akan syaitan itu menyerupai akan ibu dan ayahnya. Tak, dia kata wahai anakku, masuklah kamu ke agama Nasrani. Bahawasanya ayahmu ni mati dulu dalam Nasrani, inilah agama sebenar. Tak, sudah kita kok kalau iyalah benar, wal iazubillah. Habis. Tak habis. Gitu. Apa yang hak ngelah dah. Nah. Dan mari ayat mak pula. Tak, masuklah kamu agama Majusi. Ya Yahudi, kau ni lah agama hak betul sebenarnya ni. Agama hak mudah belum ni dak pun. Tak. Kalau orang kuat iman, tak, dia pelihara imannya pada ketika dia hidup. Tak, dia jaga sungguh-sungguh. Tak, hubungan apa panggil iman dia. Tak gelecah iman dia. Etikad dia, maka dia akan selamat. Tak. Mana apa tiga golongan ni yang mana dia akan terpelihara oleh Allah Ta'ala daripada azab kubur. Kata Nabi SAW. Dan lagi pula ada tanda apabila engkau mendengar iqamah.
Ya, lepas orang semabang ia dengan iqamah. Maka jawablah dengan seumpama yang diucapkan oleh muazzin, kecuali pada perkataan qad qamatis salatu qad qamatis salah. Ya, Allahu akbar, sebut Allah akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, sebut sama. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salati hayya 'alal falah. Siapa ni? Qad qamatis salatu qad qamatis salah. Lalu kita sebut aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ardu. Mana? Mudah-mudahan Allah mendirikan sembahyang dan mengekalkannya selama masih kekal lagi segala langit dan bumi. Mana iaitulah mudah-mudahan Allah Ta'ala kekal kita ni dengan orang yang sentiasa bersembahyang. Tak, sembahyang ni panggil sembahyang. Tak, kita sembahyang ni tembah yang satu. Siapa dia? Allah Ta'ala. Tak, sembahyang satu. Sembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak. Selagi mana kekal lagi segala langit dan bumi, sebelum lagi dak kiamat lagi dah. Tak, selagi mana bumi ada, mai langit ada, maka mudah-mudahan Allah Ta'ala mendirikan semayang ni. Masih lagi orang melakukan ibadat semayang. Tak, jangan Allah Ta'ala akak ibadat semayang. Mana? Allah Ta'ala akak, mana tak ada dah ibadat cara nak penyembahan Allah Ta'ala ada. Maka ni dia kekal berkekalan semayang ni. Siapa dah hari kiamat, siapa dah timbul Nabi Isa AS pun dia kekal. Tak, dia tidak akan. Bahkan Nabi Isa apabila turun di dunia ini, dia akan dia akan menggunakan syariat Nabi Muhammad. Dia akan pakai syariat dia. Tak, walaupun Nabi Isa ni tak mati. Tak, Nabi Isa ni Allah Ta'ala akan naik ke langit. Dan dia akan turun last sekali. Mana? Sebelum daripada bumi kiamat, dan pada ketika Nabi Isa turun ni, mana segala alam ni ada belaka. Bahkan orang adanya pada ketika itu, mana kambing dengan serigala boleh makan sekali. Dan orang adanya zaman kata ulama. Dan adanya bagi pemerintahan Nabi Isa ni pada ketika itu, serigala ni makanan ni kambing. Tapi serigala dengan kambing ni boleh makan sekali. Tak. Mana kata rimau dengan lembu boleh duduk sekali. Mana nak ayat keadilan Islam pada ketika itu. Dan lagi pula dia kata, dan apabila engkau selesai menjawab azan, yakni azan subuh, maka baca olehmu akan doa ini. Mana? Allahumma inni as'aluka inda hudurika salatika wa aswati du'atika wa idbari laylika wa iqabali naharika an tu'tiya Muhammadinil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ata wa ba'asul maqamal mahmuda lilladhi wa'ahdah ya arhamar rahimin. Ini doa ni ya khusus pada waktu subuh. Tak, waktu lain tak baca lah. Tak, khusus pada waktu subuh saja. Tak, panggil bila orang bang sudah subuh, maka kita baca doa ni. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, bahawa sesungguhnya aku ni, as'aluka, aku minta akan dikau, inda hudurika salatika, mana ketika hadir waktu solatmu ini, mana wa aswati du'atika, dan ketika terdengar suara pemanggilmu, dan wa idbari lailika, dan ketika lenyap malam. Mana lenyap malam? Panggil nak ke siang dah lah. Tak, daripada malam-malam panggil matahari nak naik dah. Tu panggil lenyap. Lenyap ni bukan tak ada malam siang semua, bukan gitu. Tak, panggil malam ni tak ada dah, nak timbul siang hari dah. Dan wa ikbalin naharika an tu'tiya Muhammadil wasilata wal fadilah, dan ketika lenyap malam dan datangnya siang, supaya engkau memberikan kepada penghulu kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan wasilah, tempat yang tertinggi di dalam syurga, dan kelebihan serta darjat yang tinggi, dan engkau kurniakan kepada baginda makam tempat istimewa
yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya, wahai Tuhan yang maha boros dari segala yang pemurah. Apabila engkau mendengar azan sedangkan engkau dalam keadaan semayang, maka sempurnakanlah semayangmu. Kemudian jawablah azan seperti susunannya yang tersebut tadi. Nah, ini apabila kita buat satu-satu pekerjaan, maka hendaklah berhenti. Melainkan pada ketika mengambil wuduk. Ambil wuduk, ia tak panggil, boleh kita terus. Tak. Panggil, kalau sekiranya panggil, jawab pada ketika wuduk ni jadi makruh. Tak, sebab dia kata bahawasanya apabila ketika wuduk ia makruh kita bercakap. Tak, kita lepas. Lepas dah makruh bila ambil wuduk, mana? Itulah bila kita bercakap ni, mana? Bawa jadi makruh. Maka kata ulama bila jawab azan pada ketika wuduk pun jadi makruh juga. Tak, tapi kata setengah ulama tak makruh. Tak. Bahkan kalau tinggal daripada jawab azan pun tak makruh, harus saja. Tak. Dan lagi pula sembahyanglah engkau seperti, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti akan perbuatannya sahaja. Apabila imam memulai takbiratul ihram dalam sembahyang fardu subuh, maka jangan kau melakukan sesuatu kecuali mengikut akan perbuatannya sahaja. Nah, bila orang panggil taing, bila masa dah, bila orang qomat lalu kita nak bakit mana? Tak, bakitnya daripada qomat ni bila disebut tak qad qamatis salat atau qad qamatis salah. Tak, bila qad qamatis salah, maka pada ketika itu sunat kita bangun. Tak, bangun daripada mana? Qad bangunlah berdiri untuk menunaikan sembahyang. Tak. Dan apabila mulai takbiratul ihram di dalam sembahyang fardu subuh, maka jangan engkau melakukan sesuatu kecuali mengikuti akan perbuatannya sahaja. Mana perbuatan imam? Mana jangan buat perkara-perkara lain, maka hendaklah kita ikut imam. Tak, innal imanu ju'ilal imam, bahawasanya imam ni dijadikan ikutan. Tak, sebab tu orang yang semaya berimam kena ikut imam. Mana kalau terimam jangan mendahului akan terimam. Jangan terkemudian bersangatan dengan terimam. Apa ini jalan buat fiqh pula lah. Buat semayang. Jadi orang bila nak ikut imam ni, dia kena ikut imam. Mana segala kelakuan terimam. Tak, jangan jadi orang yang tak belajar. Tak, mak rajin mari sejid, tiba-tiba rasa nak maya Jumaat. Tak, mari kata, lagu mana maya Jumaat ni kita tak erti. Tak, dia kata tak payah ikut terimam. Tak, ikut terimam sudah. Tak, terimam baca kuat pun baca kuat juga. Tak, terimam rokok kuat baca kuat juga. Mana ikut terimam? Okey, ikut terimam ni dia ada syarat-syarat dia lah. Dia ada rukun-rukun dia. Dan sembahyang engkau seperti yang akan diterangkan kaifiat dan ada adat sekejap lagi. Dan dia ada adat pada ketika kena sembahyang. Di situ wallahu subhanahu wa ta'ala. Kaifiat ni apa panggil cara. Cara orang panggil macam kita nak basuh kereta ni, dia ada cara dia, kaifiat dia. Kaifiat ni cara lah. Tak, cara nak buat semua ni. Apa panggil tu kaifiat. Apa panggil tiap-tiap suatu dia ada kaifiat, dia ada cara lah. Semayang pun ada cara dia, ambil wuduk ada cara dia. Mana kata tu kaifiat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin. Allahumma aslim ummati Muhammadin. Allahumma lakal kul wa bikal kul wa lakal kul bi rahmatir rahimin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.